Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi kedua seminar Harta Intelek dan seminar Hak Cipta Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk sidang yang kedua ini ataupun sesi yang kedua ini, saya Dr. Fariza Muhammad Isa akan menjadi moderator. Kami mohon maaf kerana Profesor Madya Rohazawati Zualkobli tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini kerana ada kematian keluarga ya. Jadi kami ucapkan salam takziah kepada Prof dan semoga segala urusan Prof berjalan dengan lancar. Bersama-sama dengan saya adalah pembentang kita Puan Rashidah daripada MIPO. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Puan Rashidah. Beliau adalah sebenarnya seorang peguam bela dan peguam cara sebelum menjadi pengarah bahagian hak cipta MIPO, dan beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas berkenaan dengan undang-undang harta intelek secara amnya dan juga hak cipta secara khususnya. Okey. Dan dah berapa lama berkhidmat di MIPO ya Puan? Okey, saya dah berkhidmat selama 13 tahun. 13 tahun di MIPO dan pengarah bahagian hak cipta? Pengarah semenjak 2018. Semenjak 2018. Jadi ada bermacam-macam perubahan dan pindaan akta hak cipta yang telah Puan lalui dan telah pun jalani. Especially pindaan akta yang baru-baru ini untuk Malaysia menjadi ahli kepada Marrakesh Treaty ya Puan. Okey, sesi pada kali ini adalah berkenaan dengan Tribunal Hak Cipta. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Puan Rashidah untuk memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan Tribunal Hak Cipta. Silakan Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini sepatutnya pembentang ada 2 orang. Ya, jadi betul. Profesor Rohazawati yang sebenarnya akan membentangkan mengenai fungsi-fungsi Tribunal Hak Cipta. Profesor Rohaza selaku pengurusi presiden untuk untuk Tribunal Hak Cipta. Jadi kerana beliau tidak dapat hadir atas sebab ia tidak dapat dielakkan, jadi saya akan ceritakan sedikitlah sebanyak mengenai Tribunal Hak Cipta. Jadi Tribunal Hak Cipta ni sebenarnya telah pun wujud bermula dengan diwujudkan sejak 1987, iaitu semenjak pengubalan Akta Hak Cipta lagi. Tapi walaupun sejak pengubalan Akta Hak Cipta 1987, Tribunal Hak Cipta ni tidak pernah lagi ada kes yang didengarkan di situ. Okay, jadi oleh kerana tiada kes didengarkan, Tribunal ni dia jadi pihak MIPO merasakan ada keperluan untuk mengkaji semula dan apakah cara untuk mendapatkan penggiat-penggiat daripada pemunya hak cipta untuk menggunakan tribunal sebagai platform kepada pengusaha-pengusaha punya hak cipta khususnya lah. Dan oleh kerana sifat tribunal itu sendiri bersifat quasi judicial, jadi dia adalah platform yang sesuai sebenarnya untuk mendengar apa-apa pertelingkahan antara ahli-ahli untuk badan pelesinan ataupun sekarang ni dipanggil organisasi kolektif, pengurusan kolektif ya, lepas pindaan akta betul. Doktor. Jadi antara bidang kuasa tribunal seperti kita tahu, pertama sekali adalah untuk mendengar dan memutuskan permohonan untuk mendapatkan lesen untuk mengeluar dan menerbitkan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa vernakular. Lain Malaysia satu terjemahan bagi apa-apa terjemahan buku yang bukan dalam bahasa Malaysia atau bahasa vernakular bagi karya sastra yang ditulis dalam apa-apa bahasa lain. Jadi di Tribunal Hak Cipta menyediakan kemudahan untuk mendapatkan lesen tersebutlah, maknanya mulai tribunal. Tapi masih juga tidak ada
kita nampak apa-apa transaksi itu ya yang melalui dalam Tribunal Hak Cipta. Jadi ini menyebabkan persoalan mengapa adakah dikira sebagai, kita tengok balik dari segi holistik ni. So bermakna MYPO merasakan ada keperluan untuk mengkaji semula ekosistem hak cipta keseluruhan. Jadi maknanya bukan sahaja daripada landscape tu kita tengok tribunal saja, tapi dari segi keseluruhan kita tengok bagaimanakah kita nak membangunkan semula bagi karya-karya sastra di Malaysia supaya dia dapat lagi futuristik, lebih berdaya saing dan dapat memberikan insentif yang sewajarnya kepada penggiat-penggiat sastra di Malaysia. Okay. Jadi bidang kuasa tribunal ni juga antara lainnya adalah untuk membantu pelaku bagi hak saraan saksama. Sekiranya ada ketidakpuasan, tak puas hati mengenai apa-apa jumlah bagi hak saraan saksama yang diterima oleh pelaku, jadi mereka sebenarnya bolehlah datang ke tribunal bagi untuk mendengarkan, untuk memutuskan berapakah kiranya nilai yang dikira sesuai oleh pelaku. Maksud hak saraan saksama tu mungkin dalam bahasa biasanya mungkin royalty, percentage royalty ataupun apa yang dimaksudkan dengan boleh saksama. Ya, boleh dikirakan itu sebabnya dia technicality dia dari segi undang-undang kan. Jadi untuk pemunya hak cipta dia dapat royalty. Tapi untuk pelaku dia hanya mendapat saraan saksama. Jadi bermakna melalui kontraktual, jadi segi kontrak, jadi apa yang didapati diperolehi untuk hak saraan saksama itu sekiranya mereka rasakan dia boleh mendapat lebih ataupun dia rasakan kurang atau apa-apa saja untuk mengubahkan terma mengenai hak saraan saksama yang diterima, mereka bolehlah datang ke Tribunal Hak Cipta. Maksudnya sekiranya ada isu-isu sedemikian, seorang pelaku tak perlulah pergi ke mahkamah. Betul, kan? betul. Yes, betul. Ya, betul. Jadi tak nak pergi ke mahkamah nanti, kosnya tinggi dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada fungsi tribunal, betul, untuk membantu pelaku dan juga pemunya hak cipta lah. Betul. Ya. Jadi betul macam doktor kata tadi itu bermakna sebenarnya tribunal berbeza dengan mahkamah di mana dia dapat memberikan proseskan satu kes tu dengan cepat, mudah dan because Tribunal Hak Cipta tu dia very niche, dia hanya untuk mendengar semua hal-hal berkaitan dengan hak cipta mengikut bidang kuasa yang ditentukan, yang ditetapkan. Jadi oleh kerana itu semua proses bagi kes-kes yang didengar tu dapat deliver secara dengan cepat dan tepatlah. Dan anggota-anggota tribunal juga adalah terdiri daripada mereka yang sangat berpengalaman dalam hak cipta. Jadi sebabnya dalam bidang kuasa tribunal yang penting sekali tu maknanya yang fungsi utama adalah untuk penetapan kadar tarif. Jadi apabila suatu badan pelesenan, dulu kita dikenali sebagai badan pelesenan, sekarang ni kita dah panggil organisasi pengurusan kolektif. Dalam bahasa Inggeris dia Collective Management Organisation ataupun CMO lah. Yes. Jadi badan ni penting, dia perantara yang mana mereka akan membantu untuk pemunya hak cipta dari segi kutipan lah bagi royalty bagi penggunaan karya-karya mereka oleh pengguna-pengguna hak cipta. Okay, jadi fungsi dia bermakna MYPO perlu menengok secara holistically untuk membetulkan balik ekosistem hak cipta ni. Jadi dengan pada tahun lepas maksudnya kita telah maknanya dengan bantuan banyak ramai pihak lah, dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan juga bantuan daripada pihak WIPO yang mana kita telah cuba memperkasakan lagi dan pembangunan bagi karya sastra di Malaysia ni. Okay, jadi oleh kerana itu
Kalau saya tak tahu kalau boleh lihat dalam Puan Rashidah ada sedikit ada slide, pembentangan. Silakan. Okey, boleh next fungsi dan peranan Tribunal Hak Cipta. Boleh ke slide seterusnya. Okey, jadi oleh kerana itu kalau dilihat secara holistically, jadi maknanya kita projek pembangunan ni bagi hak reprografi dan pemengkasaan hak cipta mempunyai objektif-objektif yang tertentu, iaitu bertujuan untuk menyokong pembangunan kandungan penerbitan buku di Malaysia dan melestarikan hak perlindungan dan hak ekonomi penggiat-penggiat buku tempatan, sebab dia doktor, dia berlainan dengan kategori hak cipta untuk muzik, yang mana muzik ni dan filem dah lama kata bertapak, dah establish di Malaysia. Tidak seperti buku yang mana jadi dia perlu diperkasakan dan dibetulkan balik supaya dia sama-sama sama-sama dengan muzik dan juga filem dapatlah maknanya memberi manfaat kepada inilah pengguna-pengguna hak cipta bagi buku. Dan oleh kerana itu ia adalah penting untuk menguatkan struktur ekosistem hak cipta bagi kategori sastra di Malaysia, terutamanya teks dan imej, supaya dapat memupuk budaya hak cipta. Kita nak satu budaya yang mana pengguna-pengguna hak cipta lebih menghormati hak cipta. Jadi juga bagi memperbetulkan penjanaan royalti yang lebih sistematik. Dan oleh itu adalah diharapkan supaya industri kreatif sastra akan lebih berkembang baik dan dapat menjanakan ekonomi hasil daripada ekosistem yang berfungsi. Kita nak yang one functioning punya ekosistem. Dan juga dapat meningkatkan permohonan hak cipta di bawah sistem pemberitahuan hak cipta, iaitu satu inisiatif oleh pihak MYPO bagi sesiapa pengkarya untuk memfailkan karya-karya mereka sebagai prima facie evidence apabila berlaku dispute lah nanti. Okay, next. Maknanya jadi pendaftaran tu penting untuk pemilik hak cipta. Betul. Jadi pemilik hak cipta akan dapat satu macam kira insurans lah, sebabnya perlindungan hak cipta berbeza dengan harta industri. Harta industri seperti patent, seperti reka bentuk industri, seperti cap dagangan, mereka memerlukan pendaftaran. Tapi wajib kan? Yes, pendaftaran wajib. Tetapi untuk hak cipta, kerana dia bersifat no formality requirement, jadi untuk perlindungan tu adalah automatik. Tetapi yang menjadi masalah untuk hak cipta adalah pembuktian. Betul. Ya, jadi semua orang nanti akan kata ini saya punya, tapi bagaimana kita nak buktikan betul-betul karya itu adalah dipunyai oleh saya kan? Jadi terutama bila ada isu pelanggaran hak cipta. Betul, memang sangat banyak. Momen kita dah letak di luar sana, terutamanya dalam media sosial, sekejap je orang dah ciplak, dah curi dan sebagainya. Jadi itulah antara maknanya cara pengurusan harta intelek dan pengurusan hak cipta tu kena betul lah. Okay, jadi kita tengok di sini secara holistik ni landscape pembangunan karya sastra dan industri perbukuan. Jadi untuk memartabatkan balik, untuk memperkasakan tribunal hak cipta, kita kena tengok all rounders. Jadi daripada projek pembangunan karya sastra tu, industri penerbitan dan hak reprografi di Malaysia, jadi dia ramailah maknanya yang membantu, yang menyokong Pustakaan Negara Malaysia. Maknanya for example jadi Pustakaan Negara Malaysia adalah sangat fungsi yang sangat-sangat penting. Jadi dengan Pustakaan Negara, sebab dalam atas hak cipta baru-baru ini Malaysia telah pun menjadi ahli kepada Marrakesh Treaty, iaitu satu treaty yang membantu orang kurang upaya penglihatan supaya kita mendapat satu golongan semua di Malaysia, inclusivity, termasuklah OKU penglihatan, untuk sama-sama dapat memanfaatkan pembacaan buku. Jadi kita tengok di sini pembangunan karya sastra dan industri bukuan bukan sahaja kepada golongan yang celik, tapi kita juga mengambil kira
semua lapisan golongan juga yang mana banyak dapat memanfaatkan mereka. Dan dalam bentuk yang lain. Betul, dalam bentuk braille, audio. Jadi sebab sekarang ni dengan teknologi, oleh kerana itu tidak ada dah sebab mengapa golongan OKU penglihatan tidak boleh mendapat akses kepada bahan material pembacaan. Jadi kami memang berterima kasih banyak pada Perpustakaan Negara Malaysia dan juga inisiatif Perpustakaan Negara mengadakan kajian profil pembaca dan penyediaan garis panduan perbukuan dan penguatkuasaan hak cipta dengan pelaksanaan yang melalui penubuhan beberapa jawatankuasa lah untuk memastikan garis panduan perbukuan ini berjalan lancar. Jadi untuk Malaysia kita akan ada lagi lebih kukuh lah, dan sebab landscape ni adalah pembangunan bersama untuk Malaysia supaya kita dapat martabatkan perbukuan Malaysia. Dan juga kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga bagi mengadakan kerjasama-sama lah untuk jawatankuasa kecil teknikal hak cipta ini, dan juga bantuan kerjasama WIPO bagi pewujudan MARC. Kerana dalam landscape pembangunan ni adalah perlu hak cipta dia berfungsi dengan badan kutipan royalti ataupun organisasi pengurusan kolektif untuk memberikan skala economy of scale kepada pengkarya sastra. Bagi seorang penulis buku, katakan doktor, jadi adalah sukar untuk dia untuk memantau di mana karya-karyanya digunakan. Bukan saja di Malaysia, malah dalam internet dan luar negara. Oleh kerana itulah fungsi bagi organisasi pengurusan kolektif untuk menjadi sebagai membantulah pengkarya ini supaya dapat lagi memastikan pengkarya-pengkarya ini mendapat pendanaan yang sesuai, yang wajar. Okey, jadi daripada situ, oleh kerana apabila ekosistem ini telah diperbetulkan dan baru Tribunal Hak Cipta dapat secara berfungsi, tidak langsung dapat berfungsi. Kerana Tribunal Hak Cipta, seperti kita tahu tadi, bidang kuasanya dia dapat mendengar dan memutuskan permohonan rujukan pelaku mengenai harsaran saksama, mendengar dan memutuskan rujukan mengenai pelesenan hak cipta. Dengan pelesenan, dengan pewujudan MARC yang mana nanti akan diperincikan oleh yang speaker seterusnya nanti. Jadi saya tak akan cakap ni, nanti akan dengar lebih lanjut lah mereka akan. Jadi kalau penonton ingin tahu lebih lanjut dengan perwujudan MARC ni, perlu terus bersama-sama dengan seminar kita pada hari ini di sesi ketiga nanti berkenaan dengan perwujudan MARC ni, apa dia sebenarnya. Teruskan Puan. Okey, oleh kerana itu kita dapat next ada gambar dia tak keluar dari situ. Okey, ini saya just nak kongsi sikit lah jadi projek pembangunan reprografi ni dan pemungkasan hak cipta di kalangan penggiat seni. Okey, boleh tekan yang next sebab dia ada gambar je semua keluar. Okey. Boleh tekan jadi bermula kalau nak kira 2018, 2019 macam itulah, jadi MIPO mendapatkan bantuan WIPO untuk projek ini untuk text and image. Kita faham bahawa adalah perlu untuk adanya wujudnya satu badan yang dapat menguruskan lah text and image, sebab selama ni pengguna-pengguna hak cipta di Malaysia macam kiranya bebaslah menggunakan secara berleluasa penggunaan karya buku, jurnal yang mana penyalinan itu secara besar-besaran, dan ini tidak memberi keseimbangan sebenarnya kepada ekosistem hak cipta, kepada economies of scale seperti betul yang jadi pengguna. Jadi macam kalau kiranya saya sebagai penulis jurnal tersebut, saya tidak mendapat secara maksima bagi semua saya punya karya, skill, saya punya usaha saya yang mana saya telah pun taburkan. Jadi oleh kerana penat lelah betul menulis buku. Jadi sepatutnya saya boleh dapat katalah satu buku tu jadi dapat dimanfaatkan oleh satu pelajar, tapi
untuk 30 pelajar tapi hanya satu pelajar yang guna. Jadi dia tidak memberikan pulangan atau insentif kepada penulis itu sendiri. Jadi kita nak kena seimbangkan. Hak cipta adalah mengenai seimbangkan antara pemunya hak cipta dan juga pengguna hak cipta. Access dan juga exclusive right dia. Yes, exclusive right tu. Jadi that's why fungsi bagi hak cipta untuk tribunal juga dia dapat menyokong dari segi pelaksanaan tersebut lah. Maknanya nanti apakah dia punya kadar tarif yang sesuai. Jadi di situlah platform hak cipta, platform tribunal hak cipta adalah penting tersebut. Jadi sesuai bagi MIPO adalah penting buat masa ini ekosistem tu diperbetulkan. Okay, jadi tahun 2020 adalah kolaborasi MIPO dengan pihak WIPO iaitu World Intellectual Property Organisation bagi pembangunan sektor buku dan penerbitan. Tapi doktor, sebab masa tu bermula yang COVID dan kita telah pun PKP, jadi MARC tidak dapat diisytiharkan pada tahun 2020 tapi alhamdulillah tahun seterusnya dapat juga diisytiharkan jadi menjadi Badan Pengurusan Kutipan Royalti dan 2022 nanti akan dibincangkanlah oleh pihak MARC mengenai cadangan pembayaran royalti untuk karya sastra bagi teks dan image. Jadi maknanya kalau kita tengok di luar negara bagaimana J.K. Rowling boleh mendapat satu pulangan yang sangat lumayan. Maknanya dia tidaklah mustahil untuk pemunya hak cipta di Malaysia juga untuk mendapatkan pulangan hasil daripada karya-karya sastra. Karya sastra bukan kata karya muzik. Kita dah tahu karya muzik yang memang dah lama dapat penjanaan yang sewajarnya. Tetapi kita nak membantu juga bagi pengkarya-pengkarya yang mana untuk karya sastra kita betulkan supaya dia sama level dengan muzik dan juga filem. Sebab karya sastra ni Puan, dia mungkin terbitnya karya sastra ni sebagai karya asli sebelum ianya ditransformasikan kepada filem. It all starts dengan novel. Sekarang ni kita Rowling Malaysia. Betul, kita harap gitulah ya. Boleh memaksimalkan usaha yang dia dah penat lelah seorang penulis tu, kita boleh maksimalkan untuk mendapat segala hak yang sepatutnya di bawah hak cipta. Ya, doktor, saya setuju sangat. Jadi itulah kita nak lihat lepas ni lebih ramai yang ingin menulis jadi penulis untuk filem atau novel. Kerana daripada novel dapat menghasilkan satu filem. Sekarang ni kita tengok trend dalam TV, dalam filem pun banyak diambil daripada novel. Ya, betul. Okay, next. Jadi di sini seperti mana yang tadi saya dah rumuskan, fungsi MIPO dalam melestarikan industri sastra, bukuan dan penerbitan, mewujudkan ekosistem hak cipta yang seimbang, ada selari dengan amalan antarabangsa bagi kategori sastra dan penerbitan. Jadi nak perbaiki semulalah infrastruktur hak cipta di Malaysia. So selama ni macam katanya kalau saya sebagai pelajar, memang saya rasa memang syurga lah sebab saya dapat membuat penyalinan karya secara besar-besaran, photostat satu buku tu. Tapi itu adalah salah. Jadi kita nak budayakan hak cipta supaya orang lebih menghormati dan tidaklah buat itu. Walaupun kalau itu jadi ada badan nama MARC jadi yang diwujudkan untuk membantulah membuat kutipan royalti bagi pengkarya sastra bagi menjaga pendapatan melalui komersialan karya-karya sastra tersebut. Dan next bagi fungsi jadi bagi fungsi tribunal di dalam melestarikan industri sastra, pembukuan dan penerbitan. Sebab tu kenapa saya terpaksa bagi tahu awal-awal, saya nak bagi dapatkan latar belakang holistik secara keseluruhan, baru boleh kita dapat tribunal dapat manfaat daripada ekosistem yang dah telah dibetulkan tu. Jadi fungsi tribunal adalah sebagai satu platform rujukan dan penetapan tarif bagi bayaran pelesenan bagi pengguna karya sastra. Sebabnya apa-apa yang
macam buku, karya sastra yang kita pakai, dia sebenarnya bukanlah percuma, ya, bukan percuma. Dia seperti elektrik, seperti utility, harus dibayar. Jadi that's why. Jadi maknanya sama juga dengan harta tidak nyata seperti hak cipta yang tak nampak ni, tapi masih juga perlu dibuat bayaran. Jadi tak bermakna kita dah beli buku tu secara fizikal. Hak cipta tu kita punya dah. Betul. Jadi penggunaan tu betul. Ya, jadi sebab dia ada juga hak dia ada harta tak nyata yang sama tergandung dalam buku tersebut. Betul. Jadi permohonan bagi penterjemahan untuk mendengar dan memutuskan permohonan, mendapatkan lesen permohonan. Jadi ini adalah maknanya fungsi utama adalah dalam Tribunal Cipta. Jadi kita nak melihat lepas ini dengan syukur Alhamdulillah MARC telah pun ditubuhkan, telah diisytiharkan sebagai badan pelesenan. Jadi oleh kerana itu bagi rujukan dan penetapan tarikh bagi bayaran pelesenan, kita dapatlah maknanya berharap nanti pengguna-pengguna hak cipta ataupun mana-mana pihak dapat menggunakanlah hak tribunal hak cipta bagi tersebut. Okay, next. Okey, jadi ini sedikit hala tuju lah. Hala tuju dalam memupuk kefahaman terhadap hak cipta yang diperolehi dalam pengurusan hak cipta oleh pengkarya sastra seperti para pencipta, penulis skrip yang tadi macam doktor kata, pengarah, penerbit buku, semua ni dapat mengimbangi hak ekonomi melalui transaksi perniagaan hak cipta. Kerana hak cipta adalah satu hak eksklusif yang mana bagi pemunya hak cipta dapat exploit. Jadi ini adalah cara untuk menjana pendapatan, untuk perlindungan dan juga untuk monetize. Ya? Jadi that's why kita tengok, saya kata J.K. Rowling je, dengan harapan bahawa akan memberi inspirasi lah kepada penulis-penulis buku di Malaysia. Dan juga untuk meningkatkan kesedaran hak cipta dalam apa yang dibenarkan bagi penyalinan semula karya-karya hak cipta dan apa yang tidak dibenarkan. Jadi bukan semuanya perkara utama. Betul. Betul. Kesedaran atau awareness berkenaan dengan. Yes, jadi kesedaran tu memang selalulah maknanya hendaklah diberi kesedaran from time to time. Jadi meningkatkan kesedaran lah mengenai. Jadi oleh kerana itu lepas ni kita berharap bahawa ekosistem yang lebih kukuh, sistematik, dan apabila pengguna dah memula menghormati hak cipta, kita boleh nampak nanti bagaimana penjanaan dan subur lah kiranya. Okay. Industri ini akan lebih berkembang. Betul, insya-Allah. Yes. Jadi untuk mengukuhkan jadi sosioekonomi dan bahasa kita sendiri. Jadi sejajar dengan aspirasi keluarga Malaysia kan. Jadi kita nak juga memartabatkan bahasa. Jadi ini adalah satu benda melalui hak cipta ia boleh dilakukan. Jadi membantu penjanaan ekonomi bagi pengkarya sastra dengan menyokong skema pelesenan agar proses pengurusan hak dalam industri sastra dapat diperbetulkan. Ya, jadi kita haraplah kita dapat lihat. Okay, next. Okay. Jadi sekarang. Okey, kita berhenti sebentar untuk kita berhenti sebentar, kita rehat sebentar. Setengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Setengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin